Apa itu kecelaruan gender? Kecelaruan gender ni boleh kita sebut sebagai orang yang keliru tentang gender yang ada dalam diri dia. Sama ada dia seorang lelaki yang betul-betul tulen ataupun dia seorang wanita yang betul-betul wanita. Kenapa kecelaruan gender ini berlaku? Pertama sekali tuan-tuan, saudara dan saudari, ia berlaku disebabkan pengherotan diri. Maksudnya apa? Ada elemen sabotaj diri, ada elemen mengherot-berotkan pemikiran diri yang ada dalam diri ini, dan akhirnya perasaan yang bercampur baur pun akan berlaku. Mulalah kita sebut sebagai jiwa kacau ataupun aku berada dalam keadaan yang keliru dan sebagainya. Sebenarnya soal gender ini adalah soal yang universal. Kita perlu melihat orang yang celaru gender ini sebagai orang yang memerlukan rawatan, ataupun kita sebut sebagai mereka ini adalah orang yang sakit. Sakit apa? Sakit mental. Sebab apa? Keliru sama ada dia adalah betul-betul lelaki ataupun dia adalah betul-betul wanita. Dan kita mesti selalu dengan perkataan ataupun istilah kita sebut sebagai effeminate, lelaki yang lembut, ataupun kita sebut sebagai pengkit. Perempuan wanita ingin menjadi seolah-olah lelaki. Yang kedua tuan-tuan, saudara dan saudari, ada juga faktor-faktor persekitaran yang mana kita sebut sebagai ibu bapa mereka ini inginkan anak perempuan. Maka bila lahir anak tersebut, yang keluar adalah lelaki. Mulalah anak lelaki tersebut dipakaikan dengan pakaian wanita, disebut dengan nama wanita, dilayan sebagai seorang wanita, dan akhirnya individu tersebut sebenarnya terkeliru dengan persekitaran yang ada. Dan seterusnya, bila individu itu lemah, individu itu bukan sebahagian daripada penyelesaian masalah, maka dia akan hanyut dan larut dalam persekitaran yang mengelirukan itu. Dan yang ketiga kita sebut sebagai melekat dengan masa silam. Ada kes-kes yang berlaku di mana terdapat satu hubungan yang tidak jadi seperti mana yang dikehendaki. Sebagai contoh, mereka ni bercinta, seorang lelaki dengan seorang perempuan, ada janji-janji yang dipatri, dan akhirnya janji itu dicapati, dan akhirnya lelaki tersebut kecewa dan menghukum seluruh wanita yang ada dalam dunia ini, dan secara tak langsung menyumbang kepada tingkah laku ataupun aktiviti-aktiviti mengelirukan gender sendiri. Dan akhirnya dia cenderung untuk menjadi seorang wanita yang lembut, cenderung menjadi seorang wanita yang boleh memberikan kasih sayang, dan akhirnya dia mencari kepuasan dengan cara yang lain. Sama ada lelaki suka lelaki, kita sebut sebagai pasangan gay, ataupun wanita suka wanita, kita sebut sebagai pasangan lesbian. Dan ramai juga ada juga kes-kes bila bercinta tak jadi, tak dapat ke jenjang pelamin, wanita tersebut terus menghukum semua lelaki. Bagaimana kita nak mengurus masalah ini? Pertama sekali, kita perlu ada kekuatan jati diri. Individu tersebut perlu kuat dalamannya. Tanya balik diri sendiri, berapa lama kamu mahu keliru dalam gender yang kamu percaya ini? Sebagai contoh, orang semua nak ada zuriat, orang semua mahu berkahwin, orang semua mahu rasa halal dengan cara yang betul. Maka persoalan sampai bila perlu diterapkan dan perlu ditanya berkali-kali. Kalau tak cukup ratusan kali, tanya ribuan kali. Dan yang kedua, dia perlu kepada sentuhan mendidik. Sebab tu dalam hidup ini tuan-tuan, ada orang-orang yang kita percaya. Maka orang-orang yang kita percaya ini perlu buat sesuatu untuk membetulkan keadaan. Sebagai contoh, apabila individu tersebut telah tersasar jauh ataupun telah terpesong, maka dia perlukan sentuhan-sentuhan yang kita percaya boleh mengeluarkan balik jati diri dia sebagai seorang lelaki yang tulen, ataupun mengeluarkan balik jati diri dia sebagai seorang perempuan yang tulen. Apabila dia sudah menangis teresak-esak sebagai seorang perempuan, maka kita percaya fitrah tabi'i dia sebagai seorang perempuan telah muncul. Ataupun apabila dia telah berlawan dengan kita, telah keluar kejantanan ciri-ciri lelaki macho itu, maka kita percaya dia hampir menjadi orang yang sejahtera. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.